Bertemu kembali. Parlimen Batang Sadong wujudkan ikon pertanian dan dakwaan kerajaan merampas tanah rakyat adalah tidak benar. Laporan penuh bersama Abang Muasili Abang Abdul Samad di Kuching. Silakan Abang Muasili. Terima kasih Taufik di Angkasa Puri. Ikon pertanian dalam kalangan belia antara inisiatif yang diambil oleh ahli Parlimen Batang Sadong untuk menggalak belia terlibat dalam bidang pertanian. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hajah Nancy Shukri, kejayaan ikon ini akan memberi motivasi kepada belia lain untuk terlibat dalam bidang pertanian sebagai salah satu cabang perniagaan. Katanya walaupun kadar pengangguran negara menurun sehingga 3% daripada 4.5%, namun kadar pengangguran di luar bandar agak tinggi berikutan kurangnya peluang pekerjaan jika dibandingkan di bandar. Pertanian adalah perniagaan adalah satu konsep yang betul-betul boleh berjaya untuk kawasan luar bandar. Maka dengan itu peruntukan untuk kawasan luar bandar perlu dinaikkan ataupun perlu diberi secara strategik supaya ianya boleh membantu tanah-tanah yang ada di kawasan luar bandar ini dimajukan. Justru konsep pertanian adalah perniagaan ini perlu didedahkan secara komprehensif bagi mengelak penghijrahan golongan belia selain mengurang kadar kemiskinan di luar bandar. Dalam perkembangan lain, beliau berkata program serta aktiviti membabitkan belia di Sadong Jaya akan diperbanyakkan lagi tahun ini ke arah memantapkan pembangunan belia. Dakwaan sesetengah pihak bahawa kerajaan merampas tanah rakyat adalah tidak benar. Malah setiap tanah rakyat yang terlibat dengan pembangunan dibayar pampasan mengikut harga semasa. Menteri Perancangan Sumber dan Alam Sekitar 2, Dato' Ahmad Awang Tengah Ali Hassan berkata, rakyat seharusnya tidak keliru dengan niat kerajaan untuk membangunkan negeri ini. Malah pelbagai projek yang dirancang memberi manfaat kepada rakyat dalam jangka masa panjang. Beliau ditemui pada majlis penyampaian cek pampasan tanah serta surat hak milik tanah kepada pemilik tanah yang terlibat dalam projek naik taraf Jalan Tedungan Pandaruan dan Jalan Kampung Mendait, Limang di Limang. Seramai 55 orang pemilik tanah menerima cek masing-masing melibatkan pembayaran berjumlah hampir 2 juta ringgit. Beliau turut menyerahkan warta rizab komunal Bumi Putra bagi kawasan Paya Manggaliong dan kawasan Engkasing Lubai di Limang melibatkan seramai 1,300 orang penerima. Pada majlis itu, beliau turut menyampaikan surat hak milik tanah kampung tradisi kepada 27 orang penerima dari kampung Meritam Limang. Sehingga Disember tahun lepas, sebanyak 46 kawasan meliputi 15,086 hektar diukur dan 38 kawasan telah diwarta di Limang. Rakyat memerlukan calon yang komited sedia berkhidmat selain tidak hanya muncul sewaktu pilihan raya. Adun Tupong Dato' Haji Daud Abdul Rahman berkata calon baharu yang akan mewakili Barisan Nasional di Dewan Undangan Negeri Dun Tupong perlu bersedia memenuhi kehendak rakyat dan sentiasa turun padang sekiranya memenangi kerusi tersebut. Beliau yang tidak akan bertanding semula pada pilihan raya ke-11 nanti turut meminta pengundi kawasan Dun itu supaya memberi sokongan kepada calon baharu yang menggantikan beliau. Beliau yang juga Menteri Muda di Pejabat Ketua Menteri berucap pada majlis penyerahan geran projek kecil luar bandar berjumlah RM886,000 kepada 95 penerima di Kuching. Datuk Haji Daud telah berkhidmat menjadi wakil rakyat Dun itu sejak 1991 dan bakal berundur berikutan masalah kesihatan. Kepesatan jaringan komunikasi hari ini telah memudahkan urusan perniagaan termasuk memasarkan produk-produk tempatan secara global. Menteri Muda Pendidikan Awal Kanak-Kanak Rozi Yunus berkata melalui laman sosial, promosi mengenai produk lebih mudah dilakukan berbanding dahulu. Justru beliau menggalakkan belia menceburi bidang perniagaan kerana banyak bantuan yang telah disediakan termasuk bantuan kewangan, latihan dan bimbingan. Rozi ditemui pada bengkel Kusahawanan Sarawak, anjuran pusat bagi kemajuan kusahawanan sosial KES di Kuching hari ini. Menyentuh mengenai pilihan raya negeri ke-11, Rozi menyerahkan nasibnya kepada pengurusi Barisan Nasional Negeri Tan Sri Adenan Satim. Kita letakkan kepada kebijaksanaan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri. Because calon semuanya letak di tangan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri. It all depends. It all depends. I cannot disclose that. Rozi yang kini bernaung di bawah Parti Tenaga Rakyat Trust telah mempertahankan kerusi bagi Dewan Undangan Negeri Berkenu selama 2 penggal atas tiket BN. Belia di negeri ini digalak menyertai pelbagai pertubuhan termasuk Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak Seberkas
bagi membolehkan mereka mengasah bakat kepimpinan. Menteri Muda Kemudahan Awam Datuk Sylvester Entri Muran berkata sebagai pertubuhan belia yang terbesar di Sarawak, Seberkas dilihat berperanan besar dalam melahirkan belia yang berkualiti dalam pelbagai bidang. Belia berucap pada program Piala Ketua-Ketua Masyarakat Bisaya di Kampung Tanjung, Limbang. Menyentuh mengenai pilihan raya negeri ke-11, belia berharap penduduk di kawasan Dewan Undangan Negeri Batu Danau bijak memilih pemimpin mereka demi kelangsungan pembangunan. Katanya banyak pembangunan yang telah dinikmati penduduk di Batu Danau termasuk infrastruktur asas seperti jalan air, bekalan air dan elektrik. Seramai 29 jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung JKKK di kawasan Batu Danau menyertai program tersebut. Pelbagai aktiviti diadakan pada program tersebut seperti sukaneka, pertandingan tarik tali dan bina badan. Sarawak bakal mempunyai stadium bowling padang bertaraf antarabangsa yang akan digunakan pada Sukan Malaysia SUKMA ke-18 Julai ini. Menurut Presiden Persatuan Bowling Padang Sarawak, Awang Mahian Awang Ahmad, stadium bernilai RM8 juta itu dibina menggunakan teknologi dari Scotland. Padang ini hanya terdapat di 3 negeri saja, iaitu Bayumas, di Klang, di Labuan dan di Sarawak. Dan jika ini sudah siap, saya merasakan bahawa kita dapat meningkatkan permainan lawn bowl di Sarawak. Beliau memberitahu RTM ketika membuat tinjauan status pembinaan stadium itu bersebelahan Stadium Perpaduan di Kuching. Pada SUKMA kali ini, acara bowling padang akan menyaksikan 8 pingat emas dipertandingkan dan Sarawak menyasarkan untuk merangkul 2 pingat. Setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk lintas langsung N5 petang ini. Berita seterusnya bersama Taufik di Angkasa Puri.